Okey, insyaAllah kita mulakan dulu dengan kita baca umum kitab supaya dapat keberkatan ilmu yang akan sampaikan dan boleh share lah untuk kita panjang-panjangkan ilmu ni supaya dapat memberi manfaat pada semua orang, pada yang mendengar dan juga pada yang lain. So bila kita share, insyaAllah ilmu tu akan dapat disampaikan, dapat disebar-sebarkan insyaAllah. So kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Waalaikumsalam Tunku Kusyah. Sihat Okey, nak cerita tentang minda. Kita akan pemudahkan cerita supaya mudah faham. Sebab dalam webinar ni atau dalam sembang santai ni, kalau cerita bab cara detail, susah kita nak fahami. So kita sembang santai-santai saja. So, untuk pengetahuan untuk info kita tentang kita punya minda ni, dia punya otak dan juga dia punya keupayaannya. Okey, kalau kita nak tahu kita punya otak ni, kita punya minda ni, dia punya keupayaan, dia boleh merakam 1000 maklumat sesaat. Hebat tak hebat lah. Kita punya ni, kita punya minda ni juga otak kita ni. Dia boleh merakam 1000 maklumat sesaat. So bayangkanlah mana dia, dalam saat dia akan masuk semua maklumat. Kan macam ni nampak kan, kalau tengok sini nampak cikgu. Nampak cikgu, dia nampak apa yang nampak sebenarnya? Nampak kopiah, nampak cermata, nampak baju hitam kuning, nampak background belakang, nampak segala. So dia akan masuk serentak 1000 maklumat sesaat. Cuma yang masalahnya dah, dia dapat terima masukkan segala maklumat dengan menerusi deria, penglihatan, pendengaran, kita punya bau, kita punya sentuh, rasa, dia akan masuk. Cuma masalahnya ialah apa yang masuk, apa yang tangkap. Walaupun dia masuk 1000 maklumat sesaat, tapi apa yang dia tangkap, yang dia simpan dalam memori kita, itu yang masalah macam ni. Sebab tu kita kadang-kadang kita ni mengabaikan benda macam tu. So sebenarnya apa yang menyebabkan dia boleh masuk, dia boleh simpan lama dalam kita memori kita ialah kita perlukan bagi perhatian ataupun fokus. So contoh sekarang ni, kalau tengok cikgu kan, kalau siapa-siapa yang fokus cermin mata, dia akan nampak jelas pada cermin mata sahaja. Siapa yang fokus pada kopiah, dia akan jumpa kopiah saja. Siapa yang fokus satu badan cikgu ni, dia akan nampaklah bahagian apa yang nampak ni. Siapa yang fokus dinding belakang, dia akan nampak dinding belakang tu. Tu dia manusia punya inilah keupayaan minda. Apa yang kita fokus, dia akan lebih bagi tumpuan, dia akan proses. Itu minda kita. Dia hanya akan proses bila kita bagi tumpuan, bila kita bagi fokus, bila kita anggap benda tu benda yang amat mustahak, barulah otak kita ni akan fokus. So kita nak belajar ni tentang minda dan juga bagaimana untuk nak fokus. Itu tak tahu, kita nak sembang ni lah, macam apa itu minda, apa keupayaan, dan macam mana nak bagi dia fokus, bagi kita dapat gunakan kita punya minda ni semaksimum yang boleh. Walaupun tak tahu semua dah habis sekolah kan, tapi kita dalam proses belajar sampai kita mati. So kita belajar lah. Dan satu lagi, dia punya keupayaan minda ni, dia boleh simpan maklumat melebihi 10,000 kali ganda Encyclopedia Britannia tu. Mana Encyclopedia Britannia tu memang yang lengkap lah. So dia punya otak ni, dia punya simpan maklumat melebihi 10,000 kali ganda Encyclopedia Britannia. Mana dia banyak, dia boleh masuk, dia boleh simpan data dalam ni. Mana dia daripada kita mula lahir sampai mati, tetap ada lagi ruang-ruang kosong untuk diisi dengan info. So tak ada sebab nak kata otak kita tepu. Cuma kita nak tahu macam mana untuk supaya dia tak jam, supaya dia tak anggota macam kita punya CPU kan. Kalau CPU kita RAM dia slow, dia banyak bagi multitasking, dia akan jam lah. So kita nak akan bagi CPU otak ni dia memori dia besar. Sekarang ni kalau komputer memori 32 GB lah kan, 32 RAM. Untuk dia RAM dia 32. Tu power tu. Kalau pakai 2 RAM, banyak multitasking, dia akan jam. So kita nak kongsi macam mana nak bagi dia supaya tak jam kita punya keupayaan minda. Sedangkan dia memang
power untuk nak masukkan pelbagai maklumat dalam kita punya minda kita ni. So dua antaranya tadilah, mana dia boleh rakam 1000 maklumat sesaat, dia ambil dan simpan. Cuma dia akan proses bergantung pada kita punya fokus. Yang kedua, dia punya kebaikan menyimpan data ni melebihi 10,000 encyclopedia Britannia. Mana dia banyak benda boleh masuk. So kita nak cerita tentang macam mana nak gunakan otak ni. So sebelum gunakan otak, kena tahu dia punya anatomi, kena tahu dia punya pembahagian dia, otak kanan macam mana, otak kiri macam mana. Okay. So siapa yang pernah belajar tentang otak ni? Cuba tulis, saya pernah belajar. Siapa yang pernah belajar tentang otak? Tentang otak kanan, otak kiri, minda sedar, minda bawah sedar, okay? Minda tak sedar langsung. Okay. Ada tak? So bagi komen. Bagi komen tentang minda tu. Okey, tentang otak, dia bagi pada sebenarnya 3 bahagian. Otak kiri, otak tengah, otak kanan. So malam ni kita nak sembang tentang otak kiri dan otak kanan. Okey, apa guna nak tahu tentang otak ni? Apa guna? Okey, kegunaan dia adalah supaya bagi student, bagi orang yang nak belajar, orang yang sedang belajar sesuatu, student ke ataupun pekerja ke, okey, bila tahu nak guna otak kanan kiri, dia akan mengoptimumkan dia punya penggunaan otak tu. Supaya dari segi pelajar, segi student, kenapa dia nak optimumkan dia punya otak? Supaya mudah, banyak maklumat yang masuk. Satu, maklumat tu dia proses dan maklumat tu dapat dikeluarkan semula. Itu yang paling mustahak. Dan kita nak tahu kenapa nak kena tahu otak kanan, otak kiri. Itu tak masuk lagi gunakan dengan cara otak dioperasikan, sama ada cara visual, cara audio, cara kinestetik. Itu benda-benda tu yang kita kena tahu sebenarnya, supaya kita nak mengoptimumkan kita punya keupayaan minda kita. So segi asasnya, otak kiri ni kita pakai dia maksimum hanya 10% keupayaan dia daripada keseluruhan kita punya otak ni. Otak kiri hanya 10%. So otak kiri ni lebih kepada bentuk menganalisa. Benda-benda yang melibatkan menganalisa sesuatu, kita pakai otak kiri. Kadang-kadang otak kiri juga dia hitam putih. Jadi dia akan melihat hitam putih. Contoh kita baca buku kan, dia punya kertas putih, dia punya tulisan warna hitam. Kemudian lirik pula, lirik lagu. Itu semua bukan otak-otak kiri. Kemudian perkataan. Kalau banding otak kanan, kalau analisa otak kiri, otak kanan dia merupakan imajinasi, membayangkan. Membayangkan. Kalau otak kiri ni hitam putih, otak kanan dia lebih kepada color. Colorful. So kat sini mustahaknya kalau kita sebagai student ataupun kita orang yang sedang belajar sesuatu, tak kira apa-apa lah. Kalau kita nakkan cepat mengingati, cepat ingat, tersimpan dan diproses, kita gunakan keduanya sekali. Ada masa kita gunakan buku yang hitam putih, dan ada kali kita tulis nota kita dalam bentuk colourful. Kalau nota hitam putih, buku yang hitam putih demi tulisan dia tu berbanding dengan buku colour, mana lebih menarik sebenarnya? Tentulah apa yang colourful tu lebih menarik perhatian. Sebab kita melihat sebagai colour, bukan sebagai tulisan. Satu lagi, dia punya perkataan. Kalau perkataan ialah bagi otak kiri, manakala otak kanan ialah bentuk gambar raja. Mana lebih teringat? Formula ataupun gambar? Di situlah kalau cikgu-cikgu tahu benda ni, mereka akan mengajar menggunakan kedua-duanya, otak kanan, otak kiri, supaya student dapat terima maksimum. Gunanya supaya nak terima maksimum input tu. Walaupun dia boleh terima 1000 maklumat sesaat, tapi cara nak masuk tu kena tahu. Supaya dia akan dapat banyak, bukannya sekadar sesaat satu maklumat. Kalau boleh satu saat banyak input yang masuk dan boleh diproses. Contoh bagaimana otak kanan
lebih hebat daripada otak kiri. Okey, bagaimana? Contohnya, baik, kalau cikgu kata, okey, cuba sebutkan, okey, cuba sebutkan lirik negaraku tanpa berlagu. Okey, mana dia cikgu nak cuba sebut, okey, negaraku, tanah tumpah darahku, tanpa adanya lagu, tanpa adanya muzik atau tanpa adanya ritma. Dia sebut dia punya lirik sahaja. Kan, cuba buat. Apa rasa? Dan kita biasa kita akan cuba menyebut dengan keadaan berlagu, bernada. Sebab nada itu ialah otak kanan, manakala lirik otak kiri. Dan kita suka untuk nak menyebut satu persatu lirik negaraku tanpa kita bantu dengan nadanya. Itu bermaknanya kita belajar bukan berpandu kepada lirik, tapi berpandu kepada dia punya nada ataupun lagunya. Sama juga macam orang menghafal Quran. Okay, ada yang orang menghafal Quran dia menggunakan bunyi. Okay, ada yang menggunakan rentak. Okay, sebab tu dia baca dengan ngangguk. Ya, dia nak gunakan otak kanan, lebih mudah untuk masuk dibanding otak kiri. Jarang sekali orang menghafal Quran dia menghafal ayat satu persatu tulisan tu, huruf tu. Okay, biasanya dia menghafal berdasar kepada bunyi. Dia dah baca dan dengar bunyi tu. Lepas tu dia gabung dengan dia anjuk perlahan. Tu masuk dia. Okey ya, setakat ni okey. Cerita tentang otak kanan kiri. So otak kanan kiri ni perlu tahu sebab kalau kita nak belajar. Kenapa? Sebab kita nak banyak masuk dalam sini. Input yang diberi itu banyak masuk. Dia masuk, diproses dan dikeluarkan semula. So di sini perlukan tahu tentang otak kanan dan otak kiri, dia punya pembahagian. Okey. Kalau tak tahu tu, memang kita, kalau kat sekolah jadi orang tertinggal lah, orang tercicir lah. Kan? Sebab kita gagal untuk nak optimize kita punya kupaya minda kita. Itu otak. Okay? Kemudian kita masuk pada, bila ada otak, mesti ada minda. Tapi minda tak nampak, otak nampak. Otak ni kalau belah kepala ni, keluar nampak otak ada besar ni. Tapi minda tak nampak. Minda tu lah yang ada dalam tu. Okay? Yang ada dalam tu. Ibarat macam kita pisau. Okay, pisau itu adalah otak, ketajaman itu adalah mindanya. Kan? Pisau nampak, tapi ketajaman tu ialah mindanya. So tahu macam minda tak tajam, hiris lah baru tahu. Okay? Tu dah masuk dia. Pada otak ni ada, tapi minda tak nampak. Tapi di dalam tu, punya hebat amazikan kita ni, minda mengkaji minda. Okay? Kita gunakan minda, menggunakan otak kita, gunakan minda untuk kaji kupaya minda. Sebab tu orang kata gunakan kita punya fikiran ini untuk mengkaji sesuatu. Yang mengkaji tentang alam semesta. Supaya apa? Supaya melihat pada ketuhanan. Melihat Allah punya kebesarannya. Okay, itu yang Allah suruh. Fikirlah kamu. Fikirlah kamu. Fikirlah kamu. Okay, ada kamu ketamu tak memikirkan. Mana Allah kata guna benda ni untuk fikir sesuatu. Okay. So minda pula. Tadi kalau kata otak ada kanan dan kiri. Minda dia ada sedar dan juga separa sedar. Dia ada 4 sebenarnya, tapi kita cerita 2 je. Okey, iaitu minda sedar yang sekarang ini. Minda sedar ni dia dalam keadaan banyakkan pakai gelombang beta. Okey, ni cerita lah. Kalau nak bab beta semua tu kita akan cerita bab lebih lanjut, okey. So minda sedar dia pakai gelombang beta. Maka minda separuh sedar dia menggunakan gelombang alfa. Okey, sedar ni sekarang lah. Okay, sedar ni ialah kita gunakan minda sedar sekarang ni. So macam mana nak masuk minda separa sedar? Itu kita bila kadang kita bersantai, kita happy, itulah minda separa sedar. Okay. Kalau lebih dalam lagi, dia panggil minda subconscious mind. Okay, dia akan lebih dalam, dia panggil sebagai theta pula, gelombang theta. Okay, ada 4. Satu lagi yang akhir sekali, yang bila tidur mati kata tu ataupun koma, itulah delta. So, kita tak bincang bab tu lah. Sebab kita nak tahu tentang nak guna otak kita ni, kita kena tahu tentang minda minda sedar, minda separa sedar. Okay. So conscious mind, subconscious, super conscious. So nak pakai untuk mengoptimumkan kita kebaikan, kita kena masuk ke minda separa sedar. Okay, kalau nak guna otak kita sepenuhnya, maksimumkan kita punya ni,
kita kena masuk minda separa sedar. Kalau pada minda sedar tak boleh. Dia susah. Okay? Sebab minda separa sedar ni, gelombang alfa ni, dia akan terima apa sahaja saranan yang dibuat. Dia akan masuk. Okay? Ni complicated sikit lah. Dia complicated. So hari ni kita bincang-bincang je lah. Okay? So kalau siapa nak buat program minda, nak ubah sikap dia, nak ubah dia punya perangai dia, dia kena masuk ke stage separa sedar. Barulah dia boleh programkan dia punya minda ni. Okay, kita tak boleh ubah sikap kita menggunakan minda sedar, tak boleh. Kita kena masuk minda separa sedar. Apatah lagi dengan adanya emosi. Okay, sebab emosi itu akan memudahkan kita untuk masuk ke minda bawah sedar. Okey, faham ke ni? Faham ke? Kalau tak faham, cakap tak faham, saya akan ulas lebih lanjut lagi tentang ni. Kita bagi detail betul. Okay. So, minda bawah sedar, dia kebahagiaan ni tinggi. Kebahagiaan ni 90%. Dan kita jarang gunakan benda ni. Kita biasa guna minda sedar, itu yang kita jam. Sebab minda sedar maksimum kebahagiaan dia hanya 10% saja. Okay. So, kalau kita gabungkan keduanya, baru kita akan optimumkan kita punya kebahagiaan minda. Okay. Apa saja yang terlintas di hati kita, kita boleh, apa sahaja yang terbayang kat minda kita, kita boleh mencapainya. Apa sahaja kita terbayang, kita boleh capai. Ada teknik tertentu lah. Dan teknik utamanya lah, kita perlu masuk ke minda bawah sedar. Yang ini yang kena ada latihannya, kena ada dia punya latihan. Okay? Latihannya salah satu yang utama ialah kita kena belajar bermeditasi. Okay? Meditasi maksud dia kita cuba untuk merehatkan otak kita, menenangkan kita punya gelombang otak daripada gelombang beta kepada gelombang alfa. Okey, tu nak memudahkan tu. Okey, dapat hampir faham. Okey, kalau tak faham, apa yang sikit tak faham tu? Okey, so sekarang ni kita kan ni, bila kita fokus, kita menggunakan minda sedar, gelombang beta. Okay, ingat, beta dia tak boleh nak ubah sikap. Nak ubah sikap, dia kena masuk ke dalam minda separa sedar. Nak ubah sikap sesiapa pun, dia kena masuk minda separa sedar. Sebab minda sedar ni, dia akan gunakan logik akal. Okay, logik akal. Dia bahan logik. Kalau tak logik, dia akan tolak, automatik tolak terus. Tapi minda bawah sedar, walaupun tak logik, dia akan terima. Tapi dengan syarat, kita tahu macam mana nak masuk ke dalam minda separa sedar tu. Okay, salah satu adalah cara bermeditasi dan juga dengan cara beremosi. Okay, kalau buat sendiri dia panggil sebagai self-talk, monolog, okay, cakap sorang-sorang, cakap dengan kita bersantai, ada cara-cara dia. Okay, nanti kita akan bincang kemudian lah. Hari ini teacher surface saja tentang nak cerita tentang otak kanan, otak kiri, minda sedar, minda super sedar, minda separa sedar. Okay. So daripada minda sedar nak masuk minda separa sedar, dia ada satu gap. Okay. Sebab dia tahu kita punya diri nak Allah jadikan, dia tahu dah. Bila masuk ke minda separa sedar, dia akan terima apa saja saranan. Dia akan terima. Baik-baik ke tak baik, dia akan terima. Jadi Allah jadikan dia ada dia punya pertahanan dia. Okay. So daripada minda sedar nak ke minda separa sedar, ada pertahanan yang dipanggil sebagai critical area. Itu pertahanan dia. Sebab kalau pertahanan ni pecah, orang tu masuk bawah minda bawah sedar, so kita boleh program dia senang-senang. Itu yang berlaku bila orang kena pukau, orang kena hinopsis, kita boleh program dia punya minda dia. Apatah lagi dengan emosi. Okay? So Allah jadikan critical area. So nak masuk tu daripada minda sedar, nak masuk minda bawah sedar tu, dia kena pecahkan pertahanan. Cara dia, kita kena dengan emosi. Ada cara dia. Okay? Itu nanti kita bincang kemudian. So kalau pecah, boleh masuk critical area, kita boleh set otak kita macam-macam. Okay? InsyaAllah kita nak apa, kita akan boleh dapat dengan set otak kita je. Okay? Set otak kita gunakan minda separa sedar dan juga gunakan emosi. Gabungan minda bawah sedar dan emosi menyebabkan kita boleh dapat apa kita nak, insyaAllah. Okey, sekali beza gelombang alfa beta. Okey, beta ialah sekarang ni. Okey, beta ni yang kita tengah sedar ni. Okey, dan bila sedar dia akan banyak gunakan logik akal. So, bila benda tak logik dia akan tolak.
Itu memang sikap kritikal dia. Benda tak logik dia akan tolak. Okey. Tapi bila masuk minda alfa ni, masuk alfa, dia mula tenang. Okey. Okey, sekarang nak tahu macam mana rupanya, baik kita orang buat amali. Okey, saya nak semua orang buat amali. Yang dah pernah buat ke, yang belum buat ke, kita buat amali. Nak membezakan apa itu beta dan apa itu alfa. Okey. Boleh ya? Kalau boleh amali, cakap saya bersedia, saya telah bersedia. Okey. Tulis dalam komen, saya telah bersedia. So kita akan buat amali dalam masa dalam 3 minit amali. Okey, tulis siapa yang rasa nak buat amali, tulis saya telah bersedia. Sebab nak faham, nak tahu bezanya beta dan alfa. Kan kalau tak faham kan benda kan. So kita kena buat lah. Benda ni kena buat baru tahu. Kan tak buat mana nak tahu macam mana tu kan. Okey, boleh. Dah ready ke? Okey ya. Tulis siapa yang mana tulis. Okey, saya pilih. Okey, kalau boleh pun share sekali ya. Cuba share sikit saya punya, kita punya live ni. Baik. Yang paling basic untuk nak masuk ke minda daripada beta ke alfa. Okey, basic punya yang saya ajar lah. Ini yang tak ada basic lah, ini paling basic ni. Kalau ini tak boleh buat, tak tahulah. Okey. Okey, apa yang saya nak semua buat. Okey. Just pejam mata. Simple dia, pejam mata, jangan pejam kuat sangat, just tutup kelopak mata. Jangan terlampau tekan, okey? Tutup mata, pejam mata. Mulut buka sedikit. Okey, pejam mata, mulut buka sedikit. Jangan buka bersangat. Jangan tutup, dia buka sedikit. Pejam mata, mulut buka sedikit. Okey, ready ya? Saya nak apa kena buat ialah buat kiraan. Kita ambil pendek kiraan dia. Kiraan 1 sampai ke 50. Bilang perlahan-lahan, bilang ataupun kira dalam hati. Okey, 1, 2, 3, 4 sampai 50. Sampai 50, undur ke belakang. Undur balik daripada 50, 49, 48, 47, 46 sampai 3, 2, 1. Buka mata, tulis saya dah buat. Okey? Ready? Okey, boleh pejam mata, buka mulut sedikit, kira sendiri dalam hati, fokus kepada kiraan 1 hingga 50, 50 ke 1. Habis, tulis saya dah siap. Okey, silakan. Okey, silakan buat.
Okey, selesai ya. Fairuz selesai. Azwani selesai. Tunggu yang lain dulu, tengok macam mana. Okey, yang dah selesai tu cuba tulis apa yang anda rasakan. Okey, masa buat kiraan tadi. Okey, anda selesai tulis apa yang dirasakan ketika membuat amali tadi. Okey. Apa yang dirasakan tadi ialah kita akan rasa tenang, rasa damai, rasa santai. Itu ialah gelombang alfa. Okey. Itu adalah gelombang yang dipanggil sebagai gelombang alfa. Kalau tadi kita masa macam berserabut sikit, kita macam berfikir, itu gelombang beta. Bila kita buat tadi dipanggil meditasi. Okay, meditasi yang asas itu meditasi kiraan nombor. Okay, 1 hingga, patutnya buat 1 hingga 100 bagi best. 1 hingga 100, 1 hingga 1. Memang rasa tenang, rasa damai. Sebab kita sedang fokus kepada satu perkara, iaitu membilang, mengira. Okay. So, itu santai. Okay. Dia kita masih lagi sedar. Kita sedar, tapi kita bersantai. Kita rasa happy. Kita rasa aman damai. Okay. Itu ialah dia punya, yang dia panggil sebagai alfa. Itu bezanya alfa dan juga beta. Okay. Kalau kita dapat berada dalam keadaan alfa selama 15 minit, dah cukup sebenarnya. Okay. Kalau berada dalam keadaan alfa selama 15 minit, kita ibarat kita berehat selama 3 jam. Kita rehatkan otak kita ni. Okay. Walaupun hanya 15 minit dalam keadaan alfa, mana kita tenang macam tadi, kita merehatkan otak kita. Mana kita dah boleh menggunakan kita punya keupayaan minda kita. Okay. Bila kita buat kerja, stres, tension, berserabut, itu otak minda sedar. Okay. Beta. So kita kena releasekan dia punya tu. So kita rehatkan kita punya beta, kita pakailah kita pakai alfa pula. So maknanya dia bila kita berserabut pada otak kita ni, okay, tension, kita kena relax seketika. So cara relax macam tu buat. Dengar irama yang alfa, dengar irama atau baca Quran, selawat, ataupun kita just relax, tengok ikan laga ke apa kan, yang menyebabkan kita boleh tenang. So tenang adalah gelombang alfa. Kalau kita dalam lagi sikit, itu dipanggil gelombang theta. Theta ialah kita macam tidur tu, itu theta. Okay, gelombang theta tu tidur ya. So itu cara kita nak rehatkan otak kita. So dalam Islam banyak cara lah kan. Kita boleh selawat, okay, kita boleh baca Quran. Yang the best kalau nak rehat otak ni, kalau ni kita buat terapi azan. Okay. Tapi azan ni senang ya. Ambil headphone, letak kat telinga, okay, pejam mata, pasang azan. Okay, azan Mekah ke Madinah kan. Hayati azan tersebut. Just dengar je. Okay. Selama ni kita dengar azan, bukan tak dengar. Cuma kita dengar macam tu je lah. Bila letak headphone kat sini, dia akan fokus tu kat telinga kita. Dan kita pejam mata, kita hayati. So kita akan merasakan sesuatu. Okay, itu dipanggil terapi azan. Sebagai orang yang masalah berserabut kepala otak ni, buat macam itu. Selain kita boleh selawat, zikir, okay, semayang ke apa semua kan. So yang simple je lah. Kita just mainkan dengan benda-benda macam itu. Okay. Selawat, zikir, okay. Berita tengah tension kan. Itu cara-cara kita nak ni lah. Okay. So dapat bezakan beta dan juga alfa. Sebab nak cerita benda, nak merasakan.
Nah, sepatutnya kita itulah, kita kalau kita solat kan, kita zikir, kita baca aslinya itulah, kita rasa tenang, damai, itu baru kita alfa. Barulah betul kata khusyuk. Ini soalan semayang pun bersepah juga kan, kita zikir pun macam tahiyat tidak, itu yang masalah kita ni, kita tak capai. Kalau zikir dekat dalam beta tak capai matlamat, kalau solat dekat dalam beta tak capai matlamat kita, tak sampai dia punya sepatutnya. Okey, tu dah dapat beza beta dan juga alfa. Okey, kita masuk kepada apakah fungsi minda kita ni. Okay, apakah fungsi minda kita ni? Dia ada, yang utama ada 3 sebenarnya. Okay? Dia terima maklumat, dia simpan maklumat dan diproses. Okay? Maklumat yang ada ni, maknanya minda ni kerja dia lah terima maklumat. Terima daripada mana? Daripada diri kita. Okay, 5 panca indera kita kan. Kita punya penglihatan, kita punya bau, kita punya pendengaran, rasa dan sentuh. Dia akan terima. Terima, dia akan simpan, dia proses jadi satu pengalaman. Okay, itu dia. Dia terima maklumat, dia simpan, dia proses, akan jadi pengalaman. Bila pengalaman itu berulang kali, dia akan jadi sistem kepercayaan kita pula. So, sistem kepercayaan kita ini bergantung kepada maklumat yang diproses dalam minda kita dan jadi satu pengalaman. Contohnya kalau kita pernah terjatuh, patah kaki kan, dah satu pengalaman, sebab dia campur dengan emosi. So kita akan teringat kisah itu. Sebab apa teringat? Sebab pengalaman itu telah dia masuk dengan emosi sekali, dia campur emosi, teringat. Kalau kita tiap-tiap tahun patah kaki, sampai sebab ke dengan sebab patah kaki manjang, mana tak tahu mesti patah kaki kan, apa berlaku kat kita? Dia akan jadi pengalaman dan kita jadi sistem kepercayaan pula. Apa dia? Kita rasa kita ni memang orang yang malang, setiap tahun aku mesti patah kaki, dia dah set kat sini. So kalau pengalaman berulang kali, kita sentiasa gagal, kita akan anggap kita ni orang yang memang gagal, tak boleh buat kerja apa pun. Jadi benda-benda itulah kita kena ubah balik. Cara nak ubah kita punya sistem kepercayaan, tu kena ada cara lah. Kita kena monolog, self-talk, cakap bagi kita, ada cara-cara dia. So kita tak bincang bab tu, kita hari ni just umum ni. Dan satu lagi, perangai minda ni, dia punya tugas ialah untuk memudahkan kita punya kehidupan. Itu minda punya cara, minda punya kerja. Dia akan cuba memudahkan kerja kita. Sebab itulah kita kalau pakai otak, pakai minda ni, bagi satu kerja, dia akan cuba ringkaskan kerja tersebut. Dia akan cuba ringkaskan kerja tersebut, dia akan minimumkan kerja supaya tak membebankan. Saya nak cerita, minda kita ni menyebabkan kita suka berada dalam zon yang selesa. Itu minda sebenarnya. Dia nakkan kita sentiasa dalam zon yang selesa. Itu kerja minda. Dia akan cuba pemudahkan kita. Okey. Terus itu yang berlakunya, kita ni susah untuk nak buat sesuatu. Kita susah untuk nak ubah. Kita niat nak berubah tapi tak ubah juga. Okay, sebab apa? Sebab minda ni dia tak nak buat kerja banyak. Okay, tak nak buat kerja banyak. Kita nak menyusahkan diri dia. Dia ada, dan minda ni dia punya perangai dia ada hanya 5 saat untuk mengolah. Okay, mengolah supaya apa yang masuk, arahan yang masuk, dia cuba tolak. Selagi arahan tu menyusahkan diri, dia akan cuba tolak. Dia tak nak buat kerja. Dan kita ada masa hanya 5 saat. Ini dipanggil sebagai 5 detik. Bila kita teringat nak buat sesuatu, yang sesuatu tu akan menyusahkan kita, tapi untuk kebaikan kita. Contohnya apa? Contoh kita nak bersedekah. Okay. Minda ni, dia punya style dia lah, dia ada duit, dia tak akan keluarkan duit tersebut. Sebab apa? Dia suka simpan duit banyak. Dia suka simpan duit. Duit timbul-timbul dia suka. Itu perangai dia. Tapi bila nak bersedekah, dia anggap benda tu akan mengganggu zon selesa kita. Mengganggu. So dia akan buat alasan supaya tak sedekah. Itu sebenarnya. So kita ada masa 5 saat je. Kalau kita tengok nak bersedekah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia tak hulur duit, dia akan banyak halangan.
Dia akan buat macam-macam proses bagi tak keluar duit tu, tak sedekah. So dia ada proses 5 saat untuk dia nak terima. Okay? Kalau kita nak sedekah, dia tak nak sedekah, kita nak sedekah, kita ada 5 saat. Bila kita buat juga, dia anggap benda tu dia kena laksanakan juga. Dia kena buat juga. Tapi dia akan buat cara yang paling ringkas. Tu 5 saat. Kalau kita kata nak buat apa lagi? Kita kata nak buat baik. Okay? Teringat je 5 saat je. Kalau tak kuat betul, dia anggap benda tu menyusahkan dia akan cari alasan untuk tak buat. Tu dia minda punya cara ya. Dia punya tu. Dia 5 saat ni. So kita nak buat apa-apa pun dia masih 5 saat, dia masih lagi tak berfikir. Bila lepas tu dah fikir benda tu akan menyusahkan, so dia akan reject. Saranan kita dia akan reject, dia tak nak terima. So saranan tu kena bagi macam itulah. Itu kalau saranan dia beri dalam keadaan kita beta. Okey. Kalau saranan diberi keadaan kita sedar, dia ada 5 saat untuk memikirkan. So kita ada masa 5 saat untuk nak buat. Tapi kalau kita bagi dalam keadaan alfa, tenang, dia akan terima bulat-bulat saranan tersebut. Di situ yang mustahaknya nak tahu macam mana cara nak masuk ke dalam minda bawah sedar tu. Okey, itu fungsi dia. So dia terima, simpan dan proses. Ingat, bila minda akan proses, minda akan proses hanya jika kita anggap perkara tersebut penting dan mustahak. Itu perangai dia pula. Okay? Kita anggap benda tu mustahak, baru dia akan proses dengan laju. Kalau kita anggap tak mustahak, dia akan masuk, simpan. That's all. Tutup. Okay? Dia tak nak buat apa-apa dah. Tapi kalau benda tu mustahak, maknanya kita fokus, bagi perhatian, minda anggap benda tu kena buat. Baru dia akan proses dan boleh keluar balik dia punya hasil pada hasil prosesan maklumat tersebut. Kalau tidak, dia hanya simpan saja dan takat tu. Okay, sama ada simpan tu dalam memori yang kekal, memori yang jangka panjang, atau memori jangka pendek. Itu ya, kalau jangka pendek, lepas tu kita lupa. Okay, kalau jangka panjang, kita boleh ingat lagi. Okay, so mana dia? Bila nak pakai otak ni, nak pakai minda, kita kena belajar untuk fokus. Okay, belajar untuk fokus. Baik, apa benda kita buat, kita kena bagi perhatian. Apa saja kita buat, kita bagi perhatian. Barulah minda anggap benda tu mustahak. Dan benda yang kata mustahak, benda tu sebahagian diri kita yang dia kena laksanakan. Dia kena buat dengan sempurna yang baik, ya, dengan sebaik mungkin. Bila bagi perhatian, dia akan anggap benda tu mustahak dan dia akan selesaikan sebaik mungkin. Barulah kita dapat kualiti. Apa benda sekalipun, kalau buat sambil level, memang tak ada kualiti lah. Itu otak kita punya cara bertindak. So mana dia, kita kena faham pertamanya cara nak masuk ke minda bawah sedar, supaya dia anggap benda, dia akan terima apa sahaja saranan. Yang kedua, kita kena fokus apa yang kita buat, supaya minda menganggap benda tu penting bagi dia untuk dia cari jalan keluar, cari jalan penyelesaian. Okay, itu yang mustahil ni, kita ni kurang fokus sebenarnya. Kita ni kurang fokus. Okay, dan ingat 5 saat. Teringat, terus buat. Okay, tambah-tambah kalau kebaikan. Kalau kebaikan ni biar lama, dia akan mulalah. Bila 5 saat dia mula banyak alasan, kan, tak nak buat lah, kita pun tinggal itu. So itu kita kena, itu fungsi minda. So terima, simpan dan proses. Dan satu lagi, minda ni cuba untuk memudahkan kita punya kehidupan kita. So kesilapan kita yang biasa laku ialah kita jarang bagi fokus, jarang bagi perhatian kepada apa yang kita buat. Okey, itu dia. Terutama macam pelajar. Kenapa pelajar tak pandai? Bukan tak pandai, pelajar pandai, tapi dia menghadkan dia punya kebijaksanaan dia. Dia menghadkan dia punya kepandaian dia, sebab dia tak fokus. Kita sama, kalau pekerja sama juga. Kenapa pekerja tak perform? Tak perform sebab tak fokus pada kerja dia. Okay. Contoh ya, contoh pelajar, kenapa dia terpaksa study hard, bukan study smart? Okay. Salah satunya, dia nak study smart, kita kena pandai guna otak kanan, otak kiri. Okay. Itu nanti kita guna lah, otak kanan kiri. Kena tahu.
Lepas tu dia kena tahu pula sama ada dia ni jenis cara berfikir, cara visual, audio ataupun kinestetik pula. Dan cikgu pula kena tahu pula cikgu. Bila nak ajar student, kena tahu student dia ni jenis kinestetik ke, jenis audio ke, ataupun jenis visual. So kena ajar cara itu. Okay. Orang visual ni biasanya orang pandai. Dia belajar dengan melihat. Okay. Apa yang dia tulis, apa yang dia gambar nampak, dia tengok je dia boleh faham dah. Itu orang visual. Orang audio pula dia belajar menerusi mendengar. So cikgu-cikgu yang mengajar dia kena main intonasi. Dia tak boleh senada. Kalau senada budak akan fail, budak akan tak boleh masuk. So dia kena main kejap cakap laju, kejap perlahan, kejap tinggi, kejap rendah. Nada tu dia main. So dia alunan tu. Okay. Kebanyakan orang baca Quran hafaz dia pakai nada. Kinestetik pula dia nak belajar, dia tak faham kalau tunjuk. Dia tak faham kalau cakap. Dia faham bila nah kau buat. Bila dah buat boleh faham. Itu kinestetik. Itu cara-cara lah, cara-cara kita nak maksimumkan kita punya otak kita ni. Okay, so kita kena belajar fokus. So maknanya dia kalau nak buat satu benda, nak belajar ke, nak kerja ke, hatta kita solat sekalipun, nak ibadat, kita kena fokus. Apa maksud fokus? Fokus ialah kita buat satu kerja pada satu masa. Maksudnya single tasking. Okay, satu kerja dia buat pada satu masa dalam waktu tertentu. Contoh kalau pelajar, nak belajar yang berkesan, belajar yang kata smart study, bukan hard study. Hard study ni study yang sampai 4-5 jam. Itu smart study, itu hard study, dia study gila orang kata. Tapi smart study dia baca pendek dia baca 1 jam cukup. Tapi dia maksimumkan kualiti sejam tersebut. Dia maksimumkan kualiti, maksud dia dalam masa sejam dia hanya baca buku. Dia tak buat kerja lain. Kerja apa dia tak buat. So masa dia study tak ada handphone dekat dia. Sebab apa? Kalau ada handphone kejap agang, dia WhatsApp lah, chatting lah, tengok Facebook lah. Nampak? Itu dah mati task. So dia kena set. Cara nak set lah, kita set masa, katakan study set masa. Okay, aku nak study 1 jam hari ni. Pukul 4 atau pukul 5. So study. Apa nak study? Nak study kimia contoh. Kimia pula study tajuk apa? Dia spesifik. Kimia tajuk apa sejam itu. So benda dia akan abaikan. Handphone tolak tepi dulu. Dia fokus pada sejam. Habis sejam tu baru buat kerja lain. Tapi yang berlaku sekarang, kita study, masa itulah kita nak makan, masa study lah kita minum, masa study lah kita layan WhatsApp kita. So kita pelbagai. Bila pelbagai, otak anggap benda tu tak mustahak. Dia tak mustahak, dia lambat nak proses benda tu. Sama macam dia kerja kan. Sambil kerja pula, ada pula orang kadang sambil kerja sambil tengok WhatsApp. Okay, sambil kerja sampai macam tu lah. Dia punya kerja tak fokus. Dia tak fokus, tak sempurna. Sama cerita solat. Kan, solat mana dia solat je lah. Sambil solat teringat benda macam. Itu mana kita dah buat multitask lah. Dia tak perform. Dia dah multitask, dia tak fokus. Bila tak fokus, tak ada khusyuk. Itu kaedahnya. Okay. Macam baca Quran sama juga. Baca Quran ingat benda lain. So Quran ni pun satu. Quran ni bila Quran ni satu amalan, satu kerja yang dia akan melibatkan otak kanan dan kiri serentak. Okay. Dia punya, kalau sekarang ni panggil sebagai brain gym. Okay. Brain gym ni lah latihan untuk menggunakan otak kanan dan kiri serentak. Itu dipanggil latihan brain gym. Okay. Latihan dia adalah latihan dia. Tapi Quran, macam Quran dah satu brain gym yang the best. Sebab dia akan menggabungkan terpaksa guna otak kanan, terpaksa guna otak kiri serentak. Okay, sebab tu bila tengok budak-budak sekolah agama ni, dia lebih pandai. Sebab dia hari-hari dia train otak kanan kiri serentak. Okay, pagi-pagi lepas subuh dia baca Quran. So dia first otak dia dah dilatih dengan exercise. Contoh, bila baca Quran, pertama kita baca arah terbalik. Okay, kanan ke kiri. Selalu baca kiri ke kanan. Sebab dia dah lawan ni, kita baca kanan kiri kan. Dia dah pakai otak kanan, otak kiri, terpaksa fokus. Kemudian dia kena sebut huruf tu pula. Nak sebut huruf satu hal. Sebab nak makhraj tu satu hal.
Kemudian dia nak masukkan suku kata pula, bata apa semua. Kan, kemudian dia nak masukkan tajwidnya lagi. Pak, dia nak masuk dengan dia punya lagunya lagi. So bila baca Quran tu dalam otak ni, dia terpaksa gabungkan semua elemen. Kanan dan kiri serentak. Nak baca, nak sebut, nak berlagu, nak berdengung pun semua. Masa tu tajwid pun timbul, kan. Mana dah satu masa tu banyak benda dia proses. So kalau kita boleh atasi benda tu, hari-hari buat, so automatik kita punya otak dia akan lebih bergila-gila lagi. Dan lebih maksimum impact dia. Lepas tu bila baca Quran dia tak akan nanyuk sebenarnya. Sebab dia dah latih otak dia ni. Okay? Otak dia sentiasa berfungsi, dia guna maksimum otak dia. So tak akan nyanyuk. So siapa rasa nak bergeligakan otak dia, kena baca Quran. Sebab Quran dia unsur Quranian. Bila Quran kita betul, dia akan pengaruh kita punya emosi. Bila emosi kita elok, dia akan pengaruh kita punya IQ kita. So IQ last sebenarnya. Okay, siapa nak betul IQ dia kena betul EQ dia dulu, emosi. Nak betul emosi yang the best, kena betulkan dia punya kerohanian. Okay, sebab tu lah orang-orang yang alim, dia tak ada gundah gulana, kan, tak ada macam kita kan duk takut. Semua takut. Orang alim tak ada takut pun sebab dia yakin. Okay, mana dia betulkan kerohanian dia, automatik emosi dia akan aman-aman. Kita kerohanian tak berapa betul. Sebab tu asyik terganggu emosi kan, stres lah, tension lah, serabut lah. Orang alim tak ada, dia Quran dia bagus, automatik emosi dia okey, stabil. Bila stabil, dia punya ni pun geliga sebenarnya. IQ dia tinggi. So nak betul IQ, betul emosi. Nak betul emosi, betul lah kita punya Quranian. So dalam nak fokus ataupun nak gunakan minda sepenuhnya, sama ada otak kanan, otak kiri, kita kena belajar untuk fokus. Fokus ialah buat kerja dalam satu masa, satu kerja yang kita buat. Fokus satu kerja je. Okay, dalam masa tertentu. Kalau semayang, habiskan 3 rukun lah. Kan, daripada kita beri tegak sampai salam, fokus. Baru kita kerja lain. Kalau baca buku, study, terpulang nak setengah jam ke 1 jam yang maksimum. Maksimum 1 jam. So gunakan sejam, fokus betul-betul. Okay. Yang gangguan kita abaikan, kita kena tolak tepi gangguan. Okey, tu dia. So ada apa nak tanya, silakan. Kita sembang bab tu ya ni, bab minda, bab fokus. Nak bagi tahu tentang yang kita kena fokus kepada kerja buat kita. Okey, cara kita berfikir ke, cara kita nak apa, kita kena bagi fokus, bagi tumpuan. Buat satu kerja satu masa. Okey, elakkan multitasking. Jangan buat kerja serentak, nak study, nak makan, nak minum, nak main handphone, apa benda tak masuk. So kalau 1 jam kena dengan multitasking ni, okay, 1 jam kita study yang macam-macam campur-campur ni, berapa minit kita dapat yang kita betul-betul study? Sikit je. So tu baru dia kata study hard dan study smart. Study smart ni dia fokus betul-betul sejam cukup. Habis tutup buku, rehat, sambung lain pula. Okay, tu cara dia. Okay, so nak cerita hari ni bab tentang minda kita, otak kanan, otak kiri, minda sedar, minda bawah sedar dan juga fokus. Dan akhir tadi yang lupa tentang 5 saat. Otak kita ni akan berfikir 5 saat. Dia akan diterima idea, lepas 5 saat dia akan menganggap benda tu jangan buat sebab menyusahkan. Idea baru biasanya dia akan menyusahkan diri kita sebab kita akan buat benda lain pada yang sepatutnya. So dia akan cuba halang. So nak buat sebelum 5 saat, settlekan. Okay, terus buat. Kalau tidak, dia akan berautan jadi tertangguh-tangguh. Okey, syukri ingatan jangka panjang dan pendek. Okey, ingatan ni dia ada 2. Satu short term, satu long term. Okey, yang menyebabkan perbezaan long term dan short term ialah fokus kita. Okey, fokus kita. Kalau kita bagi tumpuan dan juga fokus satu hal dan anggap benda itu mustahak. Okey, anggap mustahak. Contohlah kalau cikgu bagi 12 nombor, 12 digit. Okey, bagi 12 digit suruh hafal, agak-agak siapa nak hafal? Kan, tanpa sebab lah. Okey, hafal 12 digit nombor ni. Kalau cikgu bagi nombor, siapa nak hafal? Seorang tak nak hafal sebab tak mustahak benda tu.
Okey, otak anggap tak musak. Nampak? Bila kita kata bagi nombor tu, otak kita tak payahlah. Kalau kita hafal juga masa 5 saat, dia akan tolak terus. Tapi kalau bagi nombor 12 nombor, tu kata siapa boleh hafal nombor ni masa 5 minit, cikgu bagi 1 juta. Contoh kan, bagi ataupun bagi 1 dinar emas. Siapa boleh hafal 12 nombor ni masa 5 minit, cikgu bagi 1 dinar. Apa akan berlaku? Kita akan cuba menghafal sebab otak dah fikir dah. Okay? Dia berfikir duit tu ataupun dinar tu akan menyenangkan dia. So bila agak benda tu senang, ada kepentingan, dia akan cuba proses secepat mungkin. Bila tak anggap benda mustahak, dia akan abaikan. Buat apa nak hafal. Okey ya. Otak kanan kiri. Kanan kiri ya. Tengah kanan kiri. So kanan kiri ya. Tak sama. Okey, tak sama. Okey, kanan dia lebih pada hayalan. Okey, hayalan tadi kan. Kiri lebih pada terperinci. Maksudnya kiri ni bila kita dah buat pengalaman kita dah buat, dia akan simpan di otak kiri kita. Okey. Kalau benda yang belum kita buat, kita just berangan-angan, okey, kita cuba mencipta, dia akan berada sebelah kanan kita. Memori tersebut. Sebab tu tengok orang kadang bila akan bercakap, dia akan pandang sama ada atas sebelah kanan atau atas sebelah kiri. Okay. Kalau orang yang bercakap, sambil bercakap mata dia melilau ke atas sebelah kanan atau sebelah kiri, orang itu biasanya jenis visual. Dia belajar menerusi penglihatan. Okey, kedudukan dia lah. Dan orang yang pandang sebelah kanan, kalau dia bercakap dia pandang banyak sebelah kanan, atas sebelah kanan ini ya. Tu maknanya orang tu cuba untuk nak create satu cerita. Dia nak create satu cerita baru. Maksud dia apa? Dia sedang berbohong. Okay. Kalau orang bercakap, dia menceritakan apa-apa, tengok belah kiri, dia pandang sebelah kiri ni, mana dia cuba ingat apa yang dah dia alami. Pengalaman dia terperinci. Mana dia cakap benar. Itu antara cara lah nak tengok orang tu cakap bohong ke cakap tak bohong. Kadang-kadang tengok belah kanan boleh juga, sebab kadang-kadang dia cuba nak membayangkan sesuatu. Itu kalau nak idea lah. Tapi kalau cerita pengalaman, contohnya, Mat, kau pergi mana Mat? Dia tengok belah kanan, tengok aku pergi, tu mana dia tipu tu. Kalau Mat pergi mana? Dia tengok, dia automatik mata dia akan pandang belah kiri, mana dia ingat kisah dia. Itu betul. Kalau pandang belah kanan, aku, itu bohong tu. Itu cara antara cara nak kenal pastilah orang tu, cara untuk kenal pasti orang menipu ataupun tidak. Okey, ada apa tanya? Silakan. So boleh faham tentang otak kanan, otak kiri. Okey. Sebab ini just cerita je. Kadang-kadang dalam kelas cikgu bukan cerita lah dengan dia punya gambar apa semua, nampak kan. Dengan amali sekali, banyak amali nak dibuat, nak bagi faham kanan kiri macam mana nak masuk otak, nak masuk minda bawah sedar, nak monolog ataupun nak self talk, nak cakap diri kita supaya kita ubah kita punya sikap, semua boleh buat. Kita boleh ubah sikap kita dengan hanya bercakap saja. Kita boleh ubah kita punya watak kita punya perwatakan kita berubah dengan bercakap. Bercakap ada cara dia. Yang penting bercakap pada diri kita sendiri, keadaan kita bersantai. Keadaan kita alfa, kita cakap, dia akan cakap berulang kali . Otak ni dia punya latihan dia kena buat at least 21 kali. Benda yang sama baru dia akan masuk sebagai satu pengalaman. Itu otak ni kerja lah. Dia kena bercakap benda yang sama, kena bagi pengalaman 21 hari atau 21 kali cakap benda yang sama. Supaya dia akan dapat masuk dalam ni jadi sebagai satu pengalaman. Dia ada pengalaman, dia akan jadi bertukar kepada sistem kepercayaan diri pula. Dan kita manusia ni bertindak buat sesuatu berdasar pada sistem kepercayaan kita. Itu cikgu dah cerita minggu lepas dalam webinar tu, webinar tentang emosi, macam mana emosi tu boleh di ni. So at least 21 hari. Biasa tu pada orang tua dulu kalau bagi amalan, kita bagi 40 hari, 44 hari. Sebab bila buat amalan tu, kita akan buat benda yang sama selama 40 hari. So dah akan masuk dalam otak ni. Dan bila buat amalan, biasanya kita buat amalan kadang kita fokus.
baca itu fokus. So, fokus dia akan masuk. Jadikan satu dia akan buat berturutan 40 hari jadi satu pengalaman. Dan akhir jadi sistem kepercayaan. Contohnya dia amalkan ilmu gagah. Okay? Dia baca mentera ilmu gagah, dia baca hari aku gagah, aku gagah, aku gagah, aku gagah dengan penuh fokus, dengan penuh emosi. So dia akan melekat kat sini. Dan akhirnya dia akan jadi gagah. Bergagah bukan sebab apa? Sebab dia set sendiri otak dia. Okey, bukan sebab pakai jin, tak ada. Dia set sendiri otak dia. Itu kena belajarlah macam mana lebih lanjut tentang macam mana otak kita boleh diprogramkan. Itu sebenarnya. Okey, soalan apa nak tanya silakan. Sebelum Ustaz Guru mengakhirkan sembang hari ini, dia sembang itu. InsyaAllah nanti minggu depan sambung lagi. Okey, kalau ada peluang kita sambung lagi. Okey, so ingat fokus single tasking, satu kerja dalam satu masa dalam tempoh tertentu. Satu kerja, satu masa satu kerja dalam tempoh tertentu. Okey, jangan bercabang-cabang. Okey. Yang boleh bercabang ni lah, okey. Kalau nak fokus betul lah. Yang kedua, sentiasa berada keadaan santai, alfa. Cara dia, itulah kita kenalah buat sebab ada kita meditasi ni tadi, itu basicnya, ataupun dengan Quran, dengan benda-benda yang menenangkan jiwa kita. Okey. Irama ombak ke, angin ke, kan? Irama yang alfa ke, banyak-banyak sebenarnya. Cara Islam ada, cara universal ada. Cara Islam tapi azan, tapi Quran, tapi selawat. Okey. Yang menyebabkan kita boleh reduce kita punya tu, insya-Allah. Okey, kalau dia rasuk. Okey, rasuk ni pengalaman cikgu lah. Okey. Kadang-kadang dia bermula daripada dia tension, stress. Tengok keadaan. Kadang kita kena patiat sama ada rasuk tu betul kena rasuk jin ataupun sebab dia punya tension, stress. So kalau yang rasuk orang yang terjerit-jerit histeria sebabkan dia stres ataupun dia ketakutan, senang ya. First pegang kepala dia. Cakap kepala. Letak tangan kepala dia. Sebab bila letak tangan kepala, dia akan rasa dia lebih selamat. Dia rasa lebih secure lagi. Okay. Kemudian kalau dia sedar, paksa dia kawan nafas. Okay. Paksa dia kawan nafas. Tarik nafas perlahan, lepas perlahan. Okay. Habis kawal itu, insya-Allah. Biasa juga buat ialah bila dia letak tangan kepala, so dia syadah dulu. Kalau dia syadah maksud dia sedar. Bila dia syadah, kita suruh dia kawan nafas. Tarik nafas perlahan, tahan, lepas. Kalau syadah pun tak boleh buat juga, maknanya dia memang kena rasuk lah. Itu kena ketuk sikit lah. Okay. Itu jaga dia. Okay. Tapi kan biasanya boleh kalau kena rasuk pun dia dah stabil sikit, kawan nafas je. Sebab kawalan nafas juga satu cara untuk nak daripada beta kepada alfa. Okay. Kawalan nafas tu daripada beta kita akan reduce kepada alfa. Okay. Kawalan nafas, insya-Allah dalam tu cara lah. Okay. So kalau biasanya kalau gangguan ni kita berpunca pada emosi, bukan pada sini emosi terganggu. Okay, emosi berserabut, maka kita punya badan kita, energi kita berserabut juga, tak selaras. Bila energi badan selaras, benda lain boleh masuk. Okay. Nah, bila dia ruqyah, energi badan kita akan stabil balik. Bila stabil, automatik benda tu akan keluar. Okay. Tak benda yang masuk tak boleh, badan kita kan kita punya energi terstabil. Okay. Kalau stabil, dia akan keluar automatik. Sebab tu bila kena rasuk, kita ruqyah, sebab apa? Kita nak stabilkan gelombang badan pesakit. Dia stabil, benda tu akan keluar automatik, insya-Allah. Okey So, ada apa lagi nak tanya, silakan. Ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan yang tak terjawab lagi, tak ada kan? Semua okey kan? Okey, macam mana nak elak minda kita terikut dengan emosi? Kita yang mengelamun. Okey. So, masa kita biasanya kalau orang yang ada masalah, orang yang sedang kecewa, tengah tension, biasa dia akan mengelamun. Dia akan duduk dan diam. Okey, dia akan duduk menyendiri, kemudian dia akan bercakap. Okey. Ingat bila dia keadaan mengelamun tu sebenarnya, mengelamun itu ialah keadaan dia alfa sebenarnya. Okey, minda dia pada beta,
ke alfa. Sebab beta dia terperinci, bangun dia membayangkan dia high lah. Okay. Bila bangun ni, bila bangun dah kita cakap dengan emosi, dia akan masuk ke minda bawah sedar, tertanam. Contohnya, okay, contohnya bila kita tengah orang tengah tension kan, orang tengah frust, dia akan duduk diam, dia akan cakap pada dia kan, cakap kadang dia beremosi ni. Okay. Nah, emosi dia cara untuk nak masuk ke minda bawah sedar. So dia akan cakap apa? Kenapalah aku ni malang? Okay. Dia akan cakap benda sama ya. Kenapa aku yang malang? Dia cakap dengan penuh perasaan, dia cakap dengan penuh emosi, dia cakap kadang-kadang dia bersantai. Manakala dia dah masuk, perkataan tu dah masuk kat sini. Kalau ulang banyak kali, dia akan tertanam. Apa yang tertanam? Kenapa aku malang? So dia tanam apa? Aku malang. So bila dia dah set aku malang, dengan pengalaman yang dia dah malang tu, dengan dia punya kesedihan tu, dia akan jadi sistem kepercayaan. Percaya apa? Dia percaya yang dia ni lah orang yang memang malang, takkan dapat benda yang bagus, asyik malang memanjang. Sebab dia akan tanam sampailah dia ubah balik. Nak ubah tu yang payah sebenarnya. Kalau dah teruk sangat, terpaksa panggil orang lain buat. Kena jumpalah juruterapi hinopsis. Okay? Orang yang boleh buat hinopsis, kena buat proses hinoptis pula. Okay? Orang tu buatlah, profesional kan. Saya belajar agak macam mana nak set otak orang. Okay? Kena ajar dia balik, duduk dan dia kita kena proses, buang dia punya yang tertanam kat sini, buang emosi dia, buat terapi minda, buat terapi emosi untuk nak buang kenapa aku malang. Masuk senang, nak buang tu yang payah tu. Tu Jaan dia cakap Hafiz, kisah lalu yang dia kenang kan, dia kenang cik awet lain dia. Jangan dikenangkan benda-benda yang dah lepaskan. Okey ya. So itulah, ada lagi soalan tanya. So insyaAllah minggu depan kita akan sambung sikit lagi lah, sambung tentang minda lagi kan. Apa yang boleh dikongsi lah kan, kita dapat bagi manfaat. So kalau nak detail tu kena masuk kelas lah kan, nak detail sebab benda tu dia perlukan masa kan, nak cerita satu-satu kan. Dia kena ada dengan slide-nya, dengan dia punya macam-macam lah, nak bagi faham betul-betul tentang macam mana nak penetrate critical area yang menghalang daripada minda sedar masuk minda bawah sedar kan? Bila kita dapat masuk minda bawah sedar, kita boleh kuasai diri kita. Okay? Kalau orang lain boleh masukkan, boleh tembus kita minda bawah sedar, kita pula jadi bahan kena pukau orang pula, kena hinopsis. Okay? Kena hinopsis ke, kena pukau ke, mudah ikut cakap orang. Okay? Ada orang yang dia punya critical area dia mudah rapuh, mudah untuk dimasuk. Ada orang payah. Okay? Ada orang yang mudah masuk. Ada cara-cara, ada dia punya ciri-ciri. Tengok tahulah. Tapi tak boleh ajar kat sini lah. Nanti bahaya. Nanti habis semua orang yang mudah masuk kan, ada yang di brainwash kalau tak, dia susah pula. Okey ya. So takat tu kot. Kalau tak ada apa-apa, itulah. So insyaAllah kalau tak ada arah bintang panjang umur, kita jumpa lagi pada hari Selasa depan untuk kita punya sembang-sembang. Boleh siapkan soalan kalau tanya tentang minda. Apa yang boleh saya kongsi lah. Tak boleh, kena masuk kelas. Okey, yang boleh bagi kongsi, kita kongsi. Benda ni insyaAllah bermanfaat. So kalau boleh share lah pada kawan-kawan kan. Share kita punya cikgu punya live ni supaya orang lain tahu. Boleh tahu, boleh amalkan sikit apa yang ada, walaupun ilmu sikit. Sikit pun tak apa, janji kita boleh amal dan kita sebar-sebarkan. Okay? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Lagi ramai orang dapat manfaat, lagi bagus ilmu tersebut, walaupun hanya sepatah ayat. Okay? Sampai kepada orang lain, orang bila amalkan, dapat kebaikan dari dia, kita dapat pahala. Okay? Cikgu pun dapat habuan, yang menyampaikan, yang share pun dapat habuan dia, insyaAllah. Okay, tu saja insyaAllah. Kita akan jumpa lagi kalau panjang umur. Okay, minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara dalam kita menaikkan sembang santai. So kalau ada soalan, boleh simpan minggu depan, boleh tanya, tak ada masalah, insyaAllah. Itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.